Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Saya tak suka pakai. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustaz pengacara majlis, kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa pentadbir masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis baginda, kata Nabi, khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Nabi SAW menyebut sebaik-baik manusia ialah yang hidup pada zamanku, yang berada pada kurunku, kemudian generasi yang datang selepasnya, kemudian generasi yang datang selepasnya. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi SAW menyebut dalam ramai-ramai kita ni sejak daripada zaman baginda sampailah hari kiamat, umat mana yang terbaik? Siapa yang terbaik? Maka kata Nabi, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup di zaman aku, yang jadi sahabat Nabi, yang bersama dengan Nabi SAW. Tak baik macam mana tuan-tuan? Nabi cakap apa pun ikut. Nabi cakap apa pun ikut. Tak ada yang bantah, tak ada yang nak petikai tuan-tuan. Tak baik macam mana? Bukannya ada banyak dosa. Kita ni bangkit pagi dosa dah. Subuh pun tak sembahyang, tengok TikTok lah. Tu nak kata baik macam mana? Orang sebelum tidur sembahyang witir. Kita sebelum tidur main TikTok, main Facebook. Tambah dah bubar parlimen ni, lagi sibuk. Lagi sibuk tuan-tuan. Tangan laju, mata laju, semua laju. Macam mana mereka tak jadi yang terbaik tuan-tuan? Nabi depan mereka, Nabi bersama dengan diorang. Macam mana mereka tak menjadi umat yang terbaik? Al-Quran turun di kalangan mereka. Hari ni dapat wahyu, besok lusa dapat wahyu, minggu depan dapat wahyu. Sebab tu Nabi kata khairun nas qarni. Kemudian datang orang selepas itu. Kita ni duk ada 1400 tahun lepas Nabi SAW. Macam-macam ujian, macam-macam cabaran yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, ada seorang sahabat Nabi nama dia Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ni adalah seorang pelayan Rasulullah yang berkhidmat kepada Rasulullah. Dia duk jaga Rasulullah, nama dia Thauban. Makin hari makin susut, makin hari makin surut badan. Sampai Nabi tanya, ni awak jadi kurus ni pasal apa? Nampak kecil ni pasal apa, Thauban? Dia kata, Rasulullah, saya susah hati. Sekarang ni saya tengok Rasulullah, saya hidup dengan Rasulullah. Saya duduk fikir besok kalau saya mati, kalau Rasulullah mati, kiamat ke macam mana Rasulullah, adakah peluang lagi untuk saya lihat Rasulullah, hidup dengan Rasulullah. Yang itulah yang duk merekam dalam perasaan saya siang malam, pagi petang, sampai nak makan pun tak boleh lalu lah ni. Duk teringat kalau Nabi mati, dapatkah aku jumpa dengan Nabi? Kalau aku berpisah dengan Nabi, kalau Nabi masuk syurga, aku masuk neraka, aku takkan jumpa lagi dah, tuan-tuan. Susah hatinya benda tu tuan-tuan, sampai jadi kurus. Kita ni kurus pakai saya potong usus. Badan gemuk sangat pergi potong usus. Kurus sebab potong usus. Bukan kurus sebab
duk susah hati, aku ni besok jumpa tak Nabi? Sauban kata, saya susah hati ya Rasulullah, bolehkah saya jumpa dengan Rasulullah? Nabi diam bila dengar pertanyaan Sauban. Pasal apa diam? Pasal tak ada wahyu. Kemudian turunlah wahyu daripada Allah. Tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Nisa. Ayat 68, ayat 69, ayat 70. Cerita tentang Sauban yang bertanya kepada Nabi, boleh tak saya jumpa Rasulullah, hidup dengan Rasulullah dalam syurga ni macam mana ya Rasulullah? Ayat Quran turun tuan-tuan menjawab persoalan Sauban, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika allazina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin, sampai habis ayat tu. Maka siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Dan empat yang tadi ni, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, kata Allah, mereka lah orang yang paling baik rakan kamu di hari kiamat. Sauban tanya, Nabi diam sebab tak tahu nak jawab. Ayat wahyu belum turun. Bila turun ayat Quran, tuan-tuan, kegembiraan para sahabat pada masa itu, pertama bila? Kata Anas bin Malik, kegembiraan para sahabat dua. Pertama, bila memeluk Islam. Seronok sungguh tuan-tuan bila masuk Islam. Yang kedua, seronok sungguh sahabat ni bila Nabi kata manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan siapa yang mereka suka. Sahabat Nabi semua senyum seronok, berbunga-bunga dalam hati, kerana mereka tahu dalam hati mereka Nabi lah orang yang paling mereka sayang. Dan kata Nabi, siapa yang sayang kepada Nabi, siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan dibangkitkan dengan orang itu di hari kiamat. Mereka mengharap mereka akan dibangkitkan dengan Nabi pada hari kiamat. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Subhanallah tuan-tuan. Punya teliuk, teringin, seronok, cinta, rindu nak hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahap mana cinta mereka kepada Nabi ni tuan-tuan? Tahap mana kecintaan mereka terhadap Nabi? Nombor satu, mereka tabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan berpeluh ni tuan-tuan, Rasulullah berpeluh ni, mereka ambil peluh Rasulullah, simpan dalam botol. Satu hari Nabi tidur di rumah seorang sahabat, tidur atas lapik. Tengah hari bukannya ada aircon, kipas macam kita pun tak ada, panas. Bila sahabat tengok Nabi ni tidur dalam keadaan berpeluh, dia ambilnya peluh Nabi, simpan. Nabi terjaga. Kata Nabi, kamu buat apa ni? Dia kata, saya nak simpan peluh Rasulullah dalam ni, nak bagi anak cucu saya pakai. Ambil berkat. Wanginya peluh Rasulullah lebih wangi pada kasturi. Peluh Nabi pun orang berebut. Punyalah sahabat ni cinta pada Nabi. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah, bila dia ni tuan-tuan tengok Nabi ambil wuduk, simpan, tak ada air wuduk Nabi ni. Sebab tu bila tengok Nabi ambil wuduk, simpan, tak ada ni. Pergi bagi kat kawan ni air wuduk Nabi ni. Pakai ambil sapu badan, sapu muka. Yang tak sempat nak ambil, air dah habis, mereka pergi ambil air yang melekat pada tangan sahabat-sahabat ni, yang mana duk basah dengan air wuduk Nabi. Mereka masih lagi pegang lagi tuan-tuan. Ambil lagi-lagi, nak ambil keberkatan daripada Nabi SAW. Nabi Muhammad bila dia buang rambut dia, kadang yang buang rambutnya Ali bin Abi Talib,
Kadang ada sahabat lain. Rambut Nabi ni pun dia pun ambil tuan-tuan. Sehelai pun tak jatuh ke tanah. Pakai duk ambil semua ni. Rendam, minum air dia. Jadi ubat. Ini yang pertama tuan-tuan. Betapa sahabat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil tabarruk dengan dia. Tuan-tuan mungkin pergi Madinah. Pergi Telaga Osman, tuan-tuan pergi telaga dalam kebun kurma, ladang kurma, silakanlah. Dia ada satu telaga dekat Masjid Quba. Yang mana nak pergi umrah nanti, pergi Masjid Quba. Di belakang Masjid Quba tu, bukan belakang, di tepi Masjid Quba tu, mereka tengah buat cantik dataran. Dataran dia cantik lawa. Dulu dataran hak depan dia, hak banyak burung pati. Orang duk tabung makanan burung pati. Kita pun susah hati. Kita parking situ nak pergi masjid, burung pati duk terbang mau berak atas aku nak sembahyang payah ni. Orang duk tabung burung. Lah ni tinggal burung ya, hak duk jual kurma, jual kepiah, jual tasbih apa semua tak ada lah, lapang. Depa nak bagi bersih masjid tu, bagi lapang Masjid Quba. Di tepi Masjid Quba tu depa buat dataran lagi luar. Tuan-tuan cari satu marble, satu tiles dekat dataran tu, adalah petak dia setengah meja ni. Petak dia setengah meja ni lain daripada tiles dan marble-marble yang lain. Dia buat satu asin. Tu tuan-tuan telaga. Telaga yang ada di zaman Nabi, telaga yang hak cincin Nabi jatuh dalam dia. Di zaman Sayyidina Osman. Orang cari cincin dia, orang cari sampai duk timba telaga dia. Tak jumpa cincin tu. Depa tutup habis lah. Tinggal bubuh marble atas tu. Sebagai satu tanda di situ telaga Nabi satu. Bayangkan tuan-tuan kalau telaga tu masih ada. Agak-agak jadi ubat tak pada penyakit semua hak dalam dunia ni, manusia ni. Sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada Nabi, Allah turunkan mukjizat pada Nabi, Allah turunkan keberkatan pada Nabi. Mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tu. Jadi ubat wa shifaa'un lima fis sudur. Jadi ubat bagi penyakit yang ada dalam dada kamu. Wa huda, menjadi petunjuk. Wa rahmah, jadi rahmat kepada orang yang beriman. Tak apalah telaga tu mereka tutup. Saya pergi cari satu lagi telaga hak ada di zaman Nabi, yang Nabi pernah pergi. Jarak dia 2 jam 30 minit daripada Madinah. Di mana Ustaz? Dekat dengan Badar, tempat perang Badar. Nak pergi sana jauh, tapi jalan lawa, jalan cantik. Jalan cantik tuan-tuan. Walaupun tak ada pilihan raya. Kita ni kalau jalan berkilat tu tak lama. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Jalan cantik. Saya tengok padang pasir ni, Masya Allah tingginya. Padang pasir dia tinggi pada Kubah lagi. Melangut tinggi. Sif jalan pergi lagi tuan-tuan, tengok batu semua. Sampai. Bila sampai dekat telaga ni, Tok Syekh ni kata ni telaga hak Nabi pernah lalu, Nabi pernah minum, Nabi pernah singgah, air tangan Nabi, air janggut Nabi, apa semua ni duk tumpah dalam telaga ni. Tuan-tuan kalau minum air tu sampai sekarang manis tuan. Manis air dia. Lepas buh gula Ustaz, tak tahu kot tuan Arab tu buh gula. Dia punya penutup dia tuan-tuan, tebal besi dia ni.
Besi dia ni sama tak tahu tebal lagi pada ni apa meja ni. Pun tebal tu. Kalau tuan-tuan boleh pergi kepak besi tu, kira terror. Tuan-tuan boleh pergi cungkir bagi bengkok, boleh tengok air dia, kira terror. Depa tutup tuan-tuan tu. Supaya orang tak terjun, orang tak apa-apa, tak apalah. Tapi depa pam air tu naik. Kita boleh tadah, kita boleh minum. Satu telaga hak Nabi buat. Satu lagi telaga yang saya pergi tuan-tuan. Tuan Syekh ni bagi tahu. Dia kata, ni ustaz, ni telaga ni kampung ni punya orang kampung sini. Waktu tu Nabi nak pergi ke Badar ni. Bila Nabi singgah, orang kampung kata jangan minum ya Rasulullah. Perigi ni tak elok, ada racun. Duk tengah padang pasir, duk tengah kawasan batu bata, air dia tak elok, air jenis karat beracun, kalau minum tak elok. Nabi ludah tuan-tuan. Nabi ludah. Air tu jadi penawar, saya minum. Dia tak manis, dia tak masin, dia tawar, sedap. Sampai sekarang masih ada. Kita haraplah mereka tak tutuplah telaga tu, 2 biji telaga ni tuan. Pak siapa yang saya pergi cari sampai dapat telaga tu? Tuan-tuan ingat bulan lepas ke 2 bulan lepas, saya ceramah ni pakai topeng, pakai topi, nampak mata. Nampak mata. Heboh satu Malaysia. TV datang, wartawan datang, surat khabar datang. Ustaz Kazim ni apa hal pula ni? Pergi ceramah pakai topi mancing, pakai topi askar, nampak mata tutup. Sebab doktor tak bagi saya kena cahaya matahari. Muka saya ni tiba-tiba keluar darah. Saya jumpa dengan doktor ni, apa masalah balik ni doktor ni. Dia tengok, dia pun tak tahu apa benda. Duk keluar darah. Dia kata macam inilah. Jangan bagi kena cahaya matahari. Kita cuba tengok. Habis tu tak kena macam mana. Saya ni buat kerja, saya ni berjalan. Dia kata, fikir sendirilah dia kata. Saya beli topeng misi rumput. Orang gelak pula, ustaz nak kerja di mana? Saya pakai motor orang hak do naik basikal, naik motor besar. Pakai hak jenis itu pula, tak menafas pula dah tuan. Tutup petas ni. Saya pergi Langkawi ada ceramah, tengok kat kedai tu, oh, yang ni pun bagus. Beli 2 tuan. Pakai. Bila pakai tu tuan-tuan, satu dunia kecoh. Kecoh tu, ada satu orang dia kata, ustaz, mai ke Madinah, saya nak bawa ustaz. Kita ambil ubat daripada telaga Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan keberkatan Nabi SAW, mudah-mudahan muka ustaz tu elok balik. Saya kata tak apa, nanti saya ambil tarikh. Terus saya buat umrah. Kata. Alhamdulillah. 8 tong saya mandi. Minum mandi, tempatnya 50 darjah Celsius lebih panas dia. Tapi air dia sejuk, subhanallah. Sampai sekarang saya duk terasa lagi. Dengan izin Allah, alhamdulillah, dengan keberkatan daripada air daripada telaga Nabi SAW. Tuan. Elok balik, alhamdulillah. Saya tak nak cerita benda ni. Tapi Pak Sai, kita nak habang mulianya kepada Nabi SAW. Bekas Nabi tu pun kita boleh ambil tabaruk daripada dia. Ambil tabaruk daripada dia pun boleh tuan-tuan. Dan saya buat. Alhamdulillah. Taklah kata muka saya ni lawa. Tak. Tapi elok balik. Tak berdarah dah. Elok dah. Luka-luka pun kering elok. Ubat apa yang saya tak makan tuan-tuan? Doktor mana yang saya tak menghadap? Perubatan apa yang saya tak buat lagi? Daripada tok singa sampai tok rimau. Tok naga je tak lagi tuan. Segala tok lah. Allahu Akbar kabira. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan. Sebab apa yang sahabat-sahabat Nabi ni yang begitu menyanjungi Nabi SAW? Sebab ianya perintah daripada Allah merupakan suatu kewajipan pada kita. Dan
Sebab mereka nampak sungguh kemuliaan Nabi SAW. Kita sekarang ni 1400 tahun jauh dan tak nampak dah. Dengan Quran tak reti baca, dengan hadis tak hafal. Dengan tak nampak Nabi dengan segala-galanya, tuan-tuan, ditutup dengan benda-benda lain. Ditutup dengan konsert, ditutup dengan hiburan, ditutup dengan televisyen, ditutup dengan wayang, ditutup dengan kenikmatan dunia, ditutup dengan makanan yang pelbagai, ditutup dengan macam-macam. Sampai Nabi pun kita tak kenal. Sampai dengan Nabi pun kita tak tahu dah. Tak kenal mak bapak dia dah. Mari pula cerita yang bukan-bukan tentang Nabi SAW. Apa nak jadi, tuan-tuan? Orang kutuk Nabi, orang petikai Nabi, sampai ada orang Islam yang mempertikaikan Nabi SAW. Sehingga dia berkata bahawa Nabi bukanlah contoh teladan yang baik. Sebab Nabi meninggalkan Khadijah, Nabi meninggalkan anak-anak Nabi, dan Nabi bersembunyi, Nabi berkhalwat di dalam gua. Adakah itu seorang bapa yang terbaik untuk dijadikan contoh? Dia boleh cakap macam itu, tuan-tuan. Adakah Nabi Muhammad itu bapa yang menjadi contoh, meninggalkan isteri dan anak-anak di rumah dan dia duduk berkhalwat dalam gua Hira? Orang macam ni kita tanya, bapa yang mana yang lebih baik daripada Nabi? Abang mai? Bagi tahu dekat kita, siapa yang lebih baik daripada Nabi SAW? Hang nak kata siapa? Kalau Nabi bukan contoh suami terbaik, bukan contoh bapa yang terbaik, hang nak kata siapa lebih baik daripada Nabi SAW? Sebab apa? Sebab dia tak kenal Nabi. Sebab apa? Sebab dia tak belajar sirah Nabi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu keluarga Nabi. Dia membayangkan Nabi ni macam laki dia, dia membayangkan isteri Nabi itu macam dia. Maka dia pun nampak Nabi itu macam tu. Dia tak nampak tu perintah daripada Allah, asuhan daripada Allah. Islam ni, tuan-tuan, agama kita ni, kalau nak fikir pada logik, nak fikir pada fakta semata-mata, lebuh. Sebab tu nama dia Islam. Islam tu menyerah diri. Islam tu selamat. Islam tu sejahtera. Islam tu menyerah diri kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan cakap. Ikut apa yang Nabi cakap. Itulah Islam. Kalau kita nak kira fakta saja pada Islam, jenuh, tuan-tuan. Allah kata sembelih. Sembelih. Nak hujah apa ni? Ibrahim, sembelih anak kamu. Baik. Itulah Islam, serah diri. Mak Musa, campakkan anak kamu dalam sungai. Baik. Ibrahim, hantarkan isteri kamu ke Mekah. Baik. Nabi Muhammad, pindah ke Madinah. Baik. Susah petikai dah. Sebab perintah Allah tu mesti baik. Sebab tu Allah ni atur ni sebelum daripada jadi Nabi, Allah dah atur dah. Sebab tu ada nama Irhas. Irhas kemuliaan yang Allah bagi kepada para Nabi yang akan menjadi Nabi. Allah atur dah. Daripada mana Nabi ni? Allah atur dah. Jangan kita cakap kalau Nabi tak jadi Nabi, ada orang lain boleh jadi Nabi. Tak boleh cakap macam tu. Kalau Nabi menjadi Nabi, tak menjadi Nabi, ada orang lain. Hang ingat ni Perdana Menteri je. Hang tak jadi, orang lain boleh jadi. Nabi ni daripada dulu, sebelum dunia, sebelum apa benda ni ada, Nabi dah dipilih menjadi Nabi lah. Orang pelekeh Nabi macam tu tahap dia. Sebab tu kita tak heran Nabi sebut umat yang terbaik, qarni, umat aku. Di zaman aku. Mana ada petikai, tuan-tuan? Sahabat-sahabat Nabi tak petikai. Kenapa lambat? Orang dah habis salam, hang tambah satu rakaat lagi, pasal apa lambat? Minta maaf ya Rasulullah. Saya uruskan, saya punya konvoi, perniagaan saya dari Mesir sampai. Dia orang sampai tengah malam. Konvoi ni pula banyak. 400 unta datang. 400 unta dan
dengan dagangan-dagangan dia sekali. Jadi saya terlambat sampai, saya terlepas rakaat yang pertama. Sebab tu bila Nabi bagi salam, saya bangun satu lagi rakaat. Sebab saya uruskan konvoi perniagaan daripada Mesir saya sampai tadi malam 400 ekor unta. Jadi dia urus nak masuk dalam gudang apa semua ni, kelang kabut, terlambat sampai, terlambat satu rakaat. Kata Nabi, sayang kamu terlepas satu benda yang sangat besar pahala dia. Sembahyang subuh berjamaah. Terlepas kamu, rugi sungguh kamu. Sahabat tadi ni balik kepada gudang dia, dia sedekahkan bawaan unta tadi dengan unta-unta tu dia sedekah habis. Nak cover balik satu rakaat yang terlepas sembahyang subuh. Dia datang balik, dia kata Rasulullah, yang dagangan malam tadi sampai dengan unta, dengan barang atas dia, saya sedekah semua habis. Kata Nabi, kalau kamu sedekah seluruh isi alam ni pun, kamu tak dapat kelebihan sembahyang subuh berjemaah tadi. Nama sahabat tu Abdul Rahman bin Auf. Tu yang kata sahabat tu. Dia bagi habis semua. Nak cover balik terlepas subuh. Kita jangan kata terlepas sembahyang subuh berjemaah di masjid. Sembahyang subuh pun lebuh. Bayangkan tuan. Tuan-tuan nak kata apa lagi? Adakah sahabat-sahabat macam ni tuan-tuan? Dia nak buat lagi ceramah Maulidur Nabi pada masa itu. Cakap apa? Abu Bakar, bila Nabi kata kita nak berjihad, siapa yang nak berkorban, siapa yang nak berinfak, silakan. Abu Bakar berikan seluruh hartanya. Abu Bakar ni orang kaya tuan-tuan, dia bukan orang miskin. Umar Al-Khattab bagi separuh. Sampai Nabi tanya pada Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan pada isteri dan anak-anak kamu, wahai Abu Bakar? Saya tinggalkan Allah dan Rasulullah kepada mereka. Saya tinggalkan Allah dan Rasulullah kepada mereka. Punya cinta pada Nabi. Nabi kata siapa yang nak berjuang, nak berjihad, silakan. Sekupang pun tak tinggal. Tuan-tuan buka dalam sirah. Bapa pada Abu Bakar As-Siddiq ni, Abi Quhafah tu tuan-tuan. Dia ni buta. Bapa dia ni buta. Bila dia datang rumah Asma binti Abu Bakar, Asma ni ambil batu kecil-kecil tu letak tudung, tutup batu. Bapa dia mari, dia rabah. Kenapa Tok Wan? Aku dengar Pak Hang pergi sedekah habis harta dia pada Nabi Muhammad, betul ke? Dia kata tak, tu ada lagi tu barang harta mah-mah ada gitu. Tak apa. Nampak pak dia buta. Dia bagi habis tuan-tuan. Tu yang kata cinta. Tahap cinta Abu Bakar As-Siddiq, dia perlu lagi ke buat tuan-tuan jalan sallallahu ala Muhammad? Main tanya. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab orang hari ini dia kata sahabat Nabi tak pernah buat maulud. Nampak? Enggak ada. Zaman sahabat enggak ada maulid. Enggak ada. Ada maulid ni apa ni tuan-tuan? Ini bid'ah ni. Enggak ada. Surah halui di hujung. Enggak ada apa. Tahap iman mereka tu dengan kita macam langit dan bumi. Kecintaan mereka pada Nabi ni hanya dengan cakap. Bila Nabi pergi perang, mereka cover Nabi ni. Supaya anak panah tak kena kat Nabi, supaya pedang tak kena kat Nabi, lembing tombak tak kena kat Nabi, nak kena aku dulu. Punya cinta pada Nabi. Orang macam ni tuan-tuan suruh panggil dia maulud ke? Tak payahlah. Dia korban nyawa untuk Nabi. Tuan-tuan nak korban apa? Mayang subuh pun besar. Sebab tu ulama' dulu dia kata, kita ni makin jauh daripada Nabi. Mesti ada satu usaha yang menjadikan kita, yang menggerakkan kita untuk mencintai Nabi SAW. Semarakkan dia. Sebab itulah mereka buat maulidin Nabi SAW.
Yang sahabat-sahabat tak payah buat tak leh. Nyawa depa pun depa bagi kat Nabi. Ali, ya Rasulullah, gantikan aku di tempat tidur. Aku nak hijrah sekarang. Engkau tunggu di rumahku. Banyak lagi harta orang yang tinggalkan pada aku. Nanti ada apa-apa engkau pulangkan balik pada orang yang simpan di rumah ni. Kau tidur tempat tidur aku. Baik Rasulullah. Kalau tuan-tuan jadi ahli je nak. Ali, tidur tak? Di luar orang nak bunuh aku. Jadi aku keluar sesenyap. Depa kata hang tu aku lah. Jadi apa-apa pun hang dulu lah. Agak tuan-tuan, kita nak kata apa tuan-tuan? Oi, wahai aku pula. Dia selamat, kita pula. Tu tara kita tu. Tuan-tuan nak ajak Sayyidina Ali main selawat sallallahu. Tuan-tuan nak ajak lah. Sebab tu tak payah ada benda ni zaman depa. Depa tahap cinta pada Nabi, nyawa galang ganti dia. Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah, tuan-tuan. Ada satu makcik ni dalam perang Uhud. Laki mati, adik-beradik mati, anak-beranak mati. Bila balik tentera-tentera Islam daripada perang Uhud, apa yang dia cari? Rasulullah macam mana? Rasulullah apa habaq? Rasulullah apa habaq? Rasulullah apa habaq? Dia tak tanya anak dia ke, suami dia ke, adik-beradik dia tak tanya. Rasulullah apa habaq? Rasulullah selamat. Rasulullah, alhamdulillah, syukurnya ya Allah. Dia tanya Nabi dulu. Tuan-tuan nak ajak makcik ni main berewang masak nasi untuk sambut maulud. Tak payah tuan-tuan. Anak dia pun dia kata kalau anak saya ada lagi yang jantan, saya akan hantar anak saya ni dengan Nabi berjihad. Kita hari ni tuan-tuan nak ajak anak main maulud pun tak mau. Main hantar situ. Pak Isyak balik main ambil Ingat tak ambil pula, balik aku balik jalan kaki pula. Ambil, kata anak. Hantar situ Pukul apa? Lepas Isyak Hamai lah Ustaz Kazim, dia pukul 9 dia habis. Pesan kat dia ingat lambat sangat. Oh, dia suruh pesan pula dah hentak. Subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan. Sebab hari ini ada orang yang kata, zaman sahabat tak buat, pasal apa hampa buat? Nabi, ini jawapan dia tuan-tuan. Okey, kalau hang kata sahabat Nabi pun tak buat maulud, pasal apa hampa buat? Jom kita buat apa yang sahabat Nabi buat untuk mencintai Nabi. Jom kita ajak. Jom kita ajak orang lain buat macam mana sahabat Nabi mencintai Nabi. Tak juga. Tak juga, tuan-tuan. Kita tengok tang subuh pun cukup. Tang subuh pun cukup dah. Ada hang tiru sahabat Nabi. Menggetar jiwa mereka, tuan-tuan. Seronoknya mereka dengan Nabi. Tak sama dengan kita. Bila sebut saja tentang Nabi SAW, tuan-tuan, mereka akan jumpa Nabi, tanya pada Nabi, dan mereka sebut, aku cinta pada engkau ya Rasulullah. Sehinggalah Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sehinggalah aku ini dicintai olehnya lebih daripada dia mencintai kepada mak bapak dia, kepada anak dia, kepada kaum keluarga keseluruhan dia. Nombor satu orang yang paling kita cinta ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, kenapa saya cakap macam ni? Sebab gerakan yang membidaahkan benda-benda ni semakin kuat. Sejak adanya TikTok, adanya Facebook, adanya laman sosial, lagi hebat mereka menyerang majlis-majlis yang macam yang kita buat ni. Sedangkan majlis ini hukumnya harus untuk mendatangkan kecintaan kepada Nabi. Kerana kecintaan itu terlalu banyak untuk disuarakan.
terlalu banyak untuk ditunjukkan dan terlalu pelbagai. Satu, kecintaan pada Nabi adalah wajib. Dua, kecintaan kepada Nabi ialah disuruh. Tiga, kecintaan kepada Nabi itu macam-macam. Macam-macam, tuan-tuan. Ada orang yang simpan janggut Rasulullah. Tuan-tuan tengok sejarah Khalid Al-Walid. Bila dia perang, dia pakai satu kopiah. Sampailah kopiah dia tu hilang. Dia mula susah hati. Dia mula susah hati, tuan-tuan. Hilang kopiah tu. Buruk dah kopiah dah. Sahabat kata cari lain lah. Lain banyak hari ni orang duk berniaga di luar banyak ni kopiah. Satu saya tambah, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dalam kopiah si Khalid Al-Walid terselit rambut Nabi SAW. Yang tu yang dia kelang kabut duk cari. Sampai tahap tu, tuan. Sampai tahap macam tu, tak tahu nak habang sahabat Nabi ni. Cintanya. Bila wafat Nabi SAW, apa jadi Umar? Siapa yang kata Nabi mati, ku cantas kepala dia. Apa jangan duk kata dia mati. Punya sayangnya pada Nabi sampai tahap macam itu. Tuan-tuan tengok Muaz bin Jabal. Bila dia bagi tahu bahawa Nabi wafat, pengsan dia. Tuan-tuan tengok Uwais Al-Qarni. Miskin, susah, sanggup berjalan tu berapa ratus kilometer tu pasal nak jumpa Nabi. Pi pula Nabi tak ada. Balik pula pasal mak duk tunggu. Allah, tuan-tuan, kita nak pergi umrah pun bukan tak nak pergi, Ustaz. Tak ada seru. Bukannya berjalan kaki Pak Ngah, naik pesawat terbang. Kalau jalan kaki sungguhlah. Nak lepas Myanmar satu hari, nak lepas Iraq, Iran satu hari, nak pergi ke Mekah. Uwais ni, tuan-tuan, jalan kaki ni. Pasal apa? Cinta pada Nabi, nak jumpa Rasulullah. Kita tak boleh nampak dah, tapi kita boleh ziarah makam dia. Ada yang boleh pergi Bali 2 kali, ada yang pergi New Delhi 2 kali dah, pergi Taj Mahal. Tapi umrah tak buat lagi, ziarah Nabi tak buat lagi. Hang ni cinta kat Taj Mahal ke? Hang cinta kat siapa? Nabi kata jangan kau angkat beg engkau untuk bermusafir, melainkan selepas kau pergi 3 tempat ni. Masjid Nabi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Lepas tu hang nak pergi mana? Ampilah Pak Long. Ni boleh cakap tak ada seru. Saya bukan tak ada seru, Ustaz. Tak ada belanja. Bukan baru ni beli kereta kan. Budak nak kereta tak bagi kat dia cash. Oh, pergi umrah tak ada duit, cash boleh beli. Dah kereta second hand 16,000. 16,000 pun cukup. Hak Nabi dulu. Sebagai tanda aku cinta pada Nabi SAW. Kalau yang tu pun tak boleh buat macam mana, tuan-tuan? Tak, Ustaz. Yang kita ni yang kena cinta dengan Nabi sangat pasal apa? Pasal Allah suruh, saya kata tadi. Ada dalil ke, Ustaz, Allah suruh? Ada? Ada? Apa dalil dia, Ustaz? Surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Itulah dalil dia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat dengan kelebihan daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, maka hendaklah kamu bersukacita. Bi fadlillah itu ilmu, wa bi rahmatihi kata Abdullah bin Abbas merujuk kepada Nabi SAW. Nabi itu rahmat daripada Allah, maka hendaklah kamu bergembira. Falyafrahu. Disuruh. Sebab ada yang kata, Ustaz, apa ni doa ramai berselawat, menyanyi selawat ni apa? Oh, dia marah pula dah. Sedangkan Al-Quran tu boleh dilagukan, takkan selawat tak boleh dilagukan? Tengok,
qori yang jadi imam tadi. Oh, kemas baca. Tengok hafiz masjid tuan-tuan ni, hafiz ni, suruh dia baca, tengok berlagu Quran. Ada Jibril turun bawa Quran pada Nabi Muhammad tu, dia berlagu nahwan ada? Ada belajar lagu nahwan. Wa huwallahu fis sama. Ada tuan-tuan? Tak ada. Itu pasal apa yang pergi buat musabaqah tilawah semua tu? Dan itu tak bid'ah. Tak. Sebab disuruh mencantikkan bila membaca Al-Quran. Kalaulah bacaan Al-Quran itu pun harus dicantikkan, takkan selawat tak boleh dicantikkan. Habis tu Ustaz, kalau selawat boleh dicantikkan, kenapa tak dicantikkan selawat di dalam bacaan sembahyang tahiyat akhir? Tuan-tuan, lagu Al-Quran ni dia bukan boleh main lagu kok suka. Dulu ada satu tok imam, dia bawa lagu Syahrus Khan, Mehdi lega kerekna, dia baca Fatihah, baca lagu tu, Alhamdulillahi Rabbil. Sudah tuan-tuan, orang pecah dia tuan-tuan. Dia bawa lagu Hindustan pergi jadi imam. Mana boleh tuan-tuan? Nak bawa lagu, bawa. Tuan-tuan nak bawa lagu apa? Saya nak bawa lagu Ras. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Saya nak bawa lagu Bayati. Silakan. Tak ada salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan lagu Bayati. Contoh. Sebab lagu tu tak salah. Begitu juga dengan selawat. Selawat berlagu pun salah. Masya Allah, tabarakallah. Allah, tuan-tuan yang saya hormati. Ustaz, pasal apa yang sambut Maulidun Nabi saja? Banyak lagi benda lain yang kita boleh sambut tentang Nabi. Sunnah Nabi ke? Sunnah pun kita buat ke? Ada selama ni kami tak ikut sunnah. Ni cuba tengok dalam masjid ni. Ada kami tak ikut sunnah. Kapek cantik, kapek bersih, tebal, hijau, aircon. Cuba tengok jemaah, semua pakaian cantik. Semua yang datang ni cantik belaka. Bukankah cantik tu sunnah Nabi? Faham salah? Kami ikut sunnah Nabi, macam-macam benda kami ikut. Yang ni tambahan sahaja. Tang mana yang jadi salah? Tak, maksud saya Ustaz, penting sangat ke? Nabi lahir tu tak penting Ustaz. Habis tu, bila masa dia penting? Nabi penting dengan kita bila dia umur 40. Macam mana? Ustaz dengar tu betul tak? Baik, saya dengar. Nabi, waktu dia lahir, dia tak penting Ustaz. Sebab waktu tu dia belum Nabi. Okey. Dia penting dengan kita bila dia dilantik menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Waktu tu baru penting. Gitu pula. Jadi waktu sebelum tu Ustaz, dia belum Nabi Ustaz. Jadi buat apa yang Ustaz sambut dia lahir? Patutnya Ustaz sambut dia mendapat wahyu, dia menjadi Nabi. Waktu tu yang kita kena raikan betul-betul. Sebab pada waktu tu baru kita ada tautan dengan Nabi. Sebelum tu tak ada. 6 harakat. Saya tanya dekat dia, abang baca Quran? Baca? Abang jumpa ayat Quran? Dah baca, jumpa. Abang jumpa surah Maryam ayat 33? Tak tahu, saya baca lah. Tak apalah, saya abang ni. Surah Maryam ayat 33. Wassalamu yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa berkata, dan kesejahteraanlah kepada aku mudah-mudahannya pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan kelak di hari kiamat. Siapa cakap ni? Nabi Isa. Siapa bagi tahu? Allah Ta'ala. Di mana? Surah Maryam ayat 33.
Allah Ta'ala beritahu, Nabi Isa kata, dan kesejahteraanlah, kebahagiaanlah, keselamatanlah yang Allah bagi pada aku pada hari aku dilahirkan. Yauma wulidtu. Kalau Nabi Isa pun ada keselamatan, kebaikan pada hari baginda dilahirkan. Padahal masa itu Nabi Isa belum Nabi, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah penghulu kepada segala Nabi. Hari kelahiran Nabi sangat dimuliakan. Masya Allah tuan-tuan. Tak, saya tak puas hati Ustaz. Tak puas hati tang mana? Tak mari mana ni Ustaz? Tak mari mana? Tak mari mana? Mari pada ulama-ulama berijtihad. Tuan-tuan, saya buat satu contoh. Ada orang bila mari satu peringkat umur, macam kita lah, macam saya lah, jenis tak tidur. Jenis tak tidur tuan-tuan, semut. Bila tak tidur tu maknanya senang bangkit sembahyang malam, senang pergi sembahyang subuh. Peringkat umur, tambah pula ada penyakit pula. Pukul 4:30 bangkit nak kencing. Tu hak kencing manis lah. Kita pula dah bangkit pergi kencing, tidur balik, lebuh tuan. Allah bagi kita bangkit kencing tu supaya bangun, mandi, bersihkan badan, sembahyang malam, sembahyang subuh. Allah ni sayang kat kita. Dalam sakit tu pun dia bagi peluang, dia suruh kita buat ibadat. Tapi ada orang cukup susah bangun sembahyang. Cukup susah nak bangun 5:30 pagi, nak bangun 6 pagi, nak sembahyang subuh. Cukup payah. Kadang-kadang suami dia kejut. Lihat, mayang abang nak pergi masjid ni. Bangun, pukul 5:45 dah, dekat subuh dah. Abang pergi cik mayang. Laki dia balik 6:45, dia tidur. Cuba tuan-tuan tengok anak kita. Man, mayang oi, kunam lah. Duk gelap lagu tu. Ada yang sedap-sedap pukul 7:30. Ya Allah, 6 harakat. Tak sedap langsung Ustaz. Oh, tak tahu lah lena apa, tak tahu. 7:30 baru bangun. Ada yang jenis tidur mati. Pukul 12 baru bangkit. Ada yang tidur lambat. Duk tengok sepupu dia main bola. Sebek menang 2-1. Tak pernah faham, tak faham sudah. Saya 2 hari ni, saya buat rancangan apa, TV3, tanyalah ustaz. Habis Masjid Abdullah Fahim, pi pula. Habis Masjid Bota, pi pula. Habis pukul 9:30, sampai pukul 1:30. Nak cari parking punya seksa lah dekat hotel tu. Penuh sesak orang. Mereka ni tak tidur lah pukul 1:30 ni. Rupa tengok bola. Liverpool lawan Arsenal. Saya pun tengok sekali. Oh, tengok bola patut tak ada parking. Saya jenis tak tidur. Duk riuh lagi di bawah. Buka tingkah apa hal depan ni. Oh, pak penakan kita. Ronaldo pula main. Patutlah penuh sesak lah. Agak-agak nak tidur pukul berapa? Habis bola pukul 4. Start pukul 2. Habis pukul 4. Agak-agak tidur pukul berapa? Ni hak nak main 64 perlawanan. Saksikan 64 perlawanan berkelas dunia. Oh, sudah tuan. Di rumah anda. Piala Dunia Qatar. Oh, Masya Allah. 64 perlawanan pula dah. Memang lebuh tuan. Okey, bagaimana supaya kita boleh bangun sembahyang subuh? Nombor 1. Mak, nanti kejutkan saya. Mak pun tak bangkit subuh. Mak haid. Malas bangkit. Jenis ada mak pak tak apa, jenis duk bujang. Pesan kat kawan bilik sebelah. Dia pun tak balik. Kita ingat dia ada. Rupa malam tu dia balik kampung. Pesan kat jiran sebelah. Haji Din,
Saya Haji Din nak pergi masjid subuh, tolong kejut saya. Ketuk dinding pun tak apa. Janji saya bangkit lah. Pecah kaca tingkap pun tak apa. Janji saya bangun. Tu dia. Kalau nak bakar pun bakarlah rumah saya. Dia bakar sungguh tuan. Janji hang bangkit subuh. Haji Din ketuk dah. Mat. Oh Mat. Maya Mat. Mat. Vrong, vrong. Tak bangkit juga habis. Apa wasilah untuk tuan-tuan bangun sembahyang subuh? Ambil jam. Beli jam kat Maidin tu 10, letak kat telinga. 5 belah kanan, 5 belah kiri. Set 6, 5.30. Tak bangun ni saja. Maka pada masa itu, kenapa awak kejutkan tidur awak dengan jam loceng? Supaya saya bangun sembahyang subuh. Adakah mengejutkan awak dengan jam loceng itu jadi sunat, jadi wajib, jadi harus atau jadi apa? Supaya awak boleh sembahyang. Kalau dah tahu tak boleh bangun, mesti ada orang yang menggerakkan. Tak ada orang yang menggerakkan, mesti ada alat yang mengejutkan. Supaya awak boleh buat satu benda yang wajib, nama dia solat subuh. Kalau kewajipan itu boleh bangun dengan hanya jam dinding, jam locenglah aku beli. Supaya aku dapat sembahyang subuh. Kena ada usaha. Menyayangi Rasulullah itu merupakan satu kewajipan. Carilah apa jalan sekalipun untuk engkau menunjukkan yang kau cinta pada Rasulullah. Walaupun kadang-kadang terpaksa buat majlis maulidun Nabi seperti kita. Janji hasilnya aku cinta pada Nabi SAW. So apa masalah? Apa masalah kan? Tak, Ustaz faham tak saya kata tadi? Bukan saya tolak Nabi. Saya pun tak kata abang tolak. Ustaz faham tak? Dengar cakap saya dulu. Saya kata, kita kena muliakan Nabi. Waktu Nabi dilantik menjadi Nabi. Bila? Saya tanya dia. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi? Abang? Yang tu Ustaz cari sendirilah. Ada, saya nak tanya abang lah. Abang pandai kan? Tak. Yang tu apa? Nabi ni dia dapat wahyu bulan Ramadan. 27 Ramadan ke 17 Ramadan ke, jadi khilaf. Kita ambil lah nuzul Quran 17 Ramadan. Di situlah Nabi dilantik menjadi Nabi. Ada tak kami sambut hari Nabi dilantik menjadi Nabi? Ada. Nama dia apa? Nuzul Quran. Siapa masalah? Tak, Ustaz tahu tak 12 Rabiul Awal tu? 12 Rabiul Awal tu Ustaz, hari kematian Rasulullah. Okey. Yang kita duk sambut sekarang 12 Rabiul Awal bukan hari lahir Rasulullah Ustaz. Habis tu hari kematian Rasulullah. Kalau saya sambut hari kematian Rasulullah salah kan? Sebab Nabi Isa kata tadi, kesejahteraan pada hari aku dimatikan. Mati Nabi Isa pun tak ada kemuliaan dia. Takkan Nabi Muhammad wafat tak ada kemuliaan pada dia? Nak kata apa tuan-tuan? Nak hujah apa? Yang 12 Rabiul Awal yang jadi khilaf ni hampa yang kata khilaf. Khilaf tak mana? Dia kata Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal. Bukan 12. 12 tarikh mati. 8 tarikh lahir. Siapa yang kata? Kami dah kira dah. Gerhana Nabi lahir tu, waktu tu tahun berlakunya gerhana. Okey? Jadi berlaku, kami duk kira gerhana ni duk ada 1400 duk pusing-pusing. Tarikh dia 8 Rabiul Awal. Tarikh gerhana tu sama dengan tarikh Nabi tu. Oh. Kami tu siapa? Inilah ada doktor apa nama dia duk kira lah. Doktor tu hidup zaman apa? Yang kata Nabi lahir 12 Rabiul Awal tu sahabat Nabi, walaupun bukan hadis sahih, tetapi dia tak salah untuk dijadikan sebagai suatu ingatan pada kita. Dia ni sahabat Nabi, dia tu hadis, kawan hang tu tang mana? Sebab tu ulama-ulama jumhur dia kata Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, wafat pun 12 Rabiul Awal, lahir pada hari Isnin,
meninggal wafat pun pada hari Isnin. Dah. Selesai masalah. Tutup buku lah. Yang buka pasal apa? Tutup buku. Itu dah kita ada buat. Masalah dia sekarang, yang kita jadi keliru ni, pasal puak-puak ni, dia buka balik. Dia buka balik bagi kita keliru. Lah. Tuan-tuan. Hak 8 pun hang kata 8 lah. Hang kata 12 pun 12 lah. Tapi kami nak pakai 12. Hampa nak pakai 8 tu pulang pada hampa lah. Benda tu tak menjejaskan akidah. Benda tu tak merosakkan tauhid apa pun. Yang ada besar sangat pasal apa? Tak, kita nak fakta lah Ustaz. Fakta apa ke benda dia? Fakta dia Nabi Muhammad tu lah fakta dia. Masalah dia, saya buat perumpamaan kereta. Tuh di luar tu ada kereta. Malaysia, kereta dia steering belah kanan. Steering belah kanan. Kursus di sekolah memandu, belajar steering belah kanan. Masa kursus 5 jam, steering belah kanan. Ambil periksa dengan JPJ pun, steering belah kanan. Jalan kita pergi balik pun, kanan kiri, signboard semua belah sini. Sebab kita pakai steering kanan. Tiba-tiba dia buat mari kereta steering belah kiri, mai pakai dalam jalan raya di Malaysia. Dia seorang steering kiri, kita semua steering kanan. Tak betul lah kanan belah kiri lah betul. Hang seorang kata tak betul. Akhirnya dia kacau semua hak steering belah kanan ni. Hak steering belah kanan pun dah duk elok belah kanan, duk tengok dia belah kiri. Dia rempuh habis ke depan. Hang peganglah steering kanan, hang mampu pihak lah belah kiri. Hang ni daripada mana main ni? Orang sini semua belah kanan, hang belah kiri. Lepas tu hang duk ajak kami pula belah kiri. Nak potong tak boleh, duk susah tuan-tuan belah kiri, nak potong lagu mana? Sampai tulis kat belakang tu. Awas, pemandu belah kiri. Kita jadi pening ni main mana ni, pening duk tengok dia. Duk layan dia tuan-tuan, kita rempuh orang depan. Ini analogi dia. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi steering kereta belah kiri betul tak? Betul. Steering belah kanan betul tak? Betul. Tapi tak sesuai di sini. Di mana steering belah kiri sesuai? Amerika. Pi Amerika. Pi Arab. Arab belah kiri. Korea pun belah kiri. Pi sarang hai. Pi sana. Kami belah kanan. Dua-dua betul, kanan betul, kiri betul. Tapi hang pakai di tempat yang tak betul. Jadi kelang kabut lah. Sebab tu hari ni kita jadi kelang kabut. Dah lah kelang kabut pasal anak nak bercerai. Kelang kabut kita laki menikah 2. Kelang kabut kita pergi masjid kasut hilang. Kelang kabut kita bubar parlimen pula. Mai kelang kabut pula. Bida'ah. Astaghfirullahalazim. Banyaknya kelang kabut. Padahal kalau kita stay dengan steering kita tu, steering tu diluluskan JPJ, diluluskan kerajaan, diluluskan oleh undang-undang jalan raya antarabangsa, apa masalah? Jadi bagi puak-puak yang nak pakai steering belah kiri, tak sesuai. Kalau hang nak pakai, hang buat jalan raya hang sendiri. Hello, tu ni puak-puak belah kiri, tak apa, senang. Ni hang dah lah pakai steering kiri, duk pakai lebuh raya pula. Orang nak cepat, orang nak laju, orang nak sibuk. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 72. Tuan-tuan kena ingat benda-benda ni. Okey. Allah Ta'ala sebut apa pada kita? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka. La sumpah. Dalam Quran ada satu lagi waw sumpah, wawul qasam, waw sumpah. Wal asr, wal fajr, wasyam, wad duha. Ini waw sumpah. Allah bersumpah demi masa, demi waktu duha, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat sumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan benda-benda ini? Sebab benda-benda itu sangat hebat. Matahari sebiji menari sekalian alam. Tak pernah padam.
Dah berjuta tahun dah. Allah sumpah wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan bintang. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, kata Allah. Allah bersumpah dengan bintang yang laju, bintang yang terlalu cepat bergerak. Allah sumpah. Ada ayat yang Allah sumpah dengan masa, wal asr, wal fajr. Masa tu hebat. Allah bersumpah dengan Al-Quran, wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang bijak. Allah bersumpah dengan Quran. Banyaknya. Allah bersumpah dengan satu negeri. Nama dia Mekah. Wa hadzal baladil amin. Maknanya Mekah tu hebat. Allah bersumpah dengan bukit. Wa turi sinin. Demi bukit Tursina. Masya Allah. Satu-satunya Allah bersumpah dengan manusia. Ada di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 72. Dan Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad sangat hebat. Bila? Sebelum baginda lahir, selepas baginda lahir, waktu baginda hidup, waktu baginda mati, sekarang sampai hari kiamat, umur Nabi sangat hebat. Jadi kalau Allah bersumpah dengan umur Nabi, apa masalah engkau bila kami nak ambil satu part daripada bahagian-bahagian umur Nabi untuk kami muliakan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengambil umur Nabi ketika dapat wahyu. Kami namakan dia Nuzul Quran bulan Ramadan. Kami pernah ambil kemuliaan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Nama dia Ma'al Hijrah. Kami pernah ambil kemuliaan Nabi pada setiap hari Isnin berpuasa. Kami juga berpuasa pada hari Isnin. Kami ambil kemuliaan pada Nabi ni. Nabi ni kebanyakan menikah pada hari Jumaat. Kami juga akan nikah pada hari Jumaat. Nak ambil keberkatan-keberkatan tu. Dan kami juga ambil keberkatan. Mudah-mudahan ada keberkatan pada tarikh kelahiran Nabi untuk kami sambut. So, apa masalah dia? Bukan semata-mata di situ saja. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nak tunjukkan kasih sayang kita ni tuan-tuan. Saya buat satu contoh. Ulama zaman sekarang. Saya bukan ulama. Saya ula dalam semua. Kalau saya ni yang duk berceramah zaman sekarang ni, 2022 ni. Kalau orang macam saya ni, duduk di zaman sahabat, duduk di zaman tabi'in, duduk di zaman tabi'in, agak-agak saya duduk di kelas berapa? Saya fikir. Kalau saya duduk zaman mereka lah tuan-tuan. Agak-agak saya ni kelas apa? No kelas. Tak ada kelas. Siapa jalan? Tahap saya ni tak lebih teruk pada tu. Yang mereka ni tuan-tuan, orang biasa pun alim. Bayangkan. Orang biasa pun alim. Apatah lagi alim ulama'. Kita ni dengan pandai ni main kuliah maghrib ya sebulan 4 kali. Kita rasa pandai dah. Adakah orang dulu mengaji macam kita? Habis isyak sadaqallahul azim balik. Malam esok datang tak? Tengok bini ajak makan shell out pula. Ni tak habis-habis shell out. Patron out pula. Shell out tak habis-habis. Tuan-tuan tak payah bayang kita lah. Tak payah bayang ulama' zaman dulu. Ulama' ni, yang duduk tanah Melayu ni. 25 tahun mengaji di Mekah. 40 tahun mengaji di Mesir. Tara tu pun lagi tuan-tuan mengaku tak alim lagi. Tuan-tuan tahu tak tu yang pengarang kitab Baharul Mazi. Idris Al-Marbawi tu. Orang Lubuk Merbau. Orang Kuala Kangsar, Lubuk Merbau. Waktu dia dipilih menjadi tokoh Maulidin Nabi Ma'al Hijrah apa semua tu, saya tingkatan 5 kan. Saya duduk tengok siaran langsung
daripada pusat Islam. Sebelah Masjid Negara. Dulu mana ada TV? TV 1, TV 2, TV 3. 3. Mana ada internet apa semua, YouTube apa bala macam sekarang. Dulu TV tu, raya ke apa hak tu, kalau raya, sarkas. Hari raya tunjuk sarkas zaman dulu ni. Terbang, naik tali, terbang pakai sepeda saja. Raya zaman tu. Tak pi mana lah. Tayangan gambar, sempena hari raya. Pakat duk tunggu, tengok malam pertama apa, malam kedua apa. Hari raya lepas maya raya tu, balik tengok TV. Sarkis. Saya panggil sarkas. Apa kena mengena dengan selamat hari raya, Aidilfitri ni? Tapi dah tak ada benda lain duk nganga-nganga. Oi, dulu kalau ada sambutan Maulidur Rasul, sambutan hari kebangsaan tu dia, tuan. Nak pi mana duk dalam Felda? Nak keluar jalan besar tu 25 batu. Tengok TV. Tengok TV. Depa buat anugerah kali pertama, tuan-tuan. Nak bagi pada tokoh Idris Al-Marbawi ni. Saya pun tak kenal. Idris Al-Marbawi tak kenal ni. Tok Syekh mana ni? Orang panggil dia buat balik daripada Mesir tu nak terima anugerah. Suruh bercakap secara langsung ni. Tak pandai, saya tak pandai cakap. Orang bisik kat dia, Syekh cakaplah sikit. Cakaplah nak dengar biji-biji kata. Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tara alim tu, hak tu yang dia bagi. Ni tak alim tu, saya merasakan bahawa dekat 4 jam bagi dia, tuan-tuan. Ya hak alim ni tak cakap apa. Lepas saya habis SPM, saya masuk sekolah Arab. Saya kata kat mak saya, mak, saya tak nak masuk ITM. Saya nak masuk tingkatan 6 tak mau masuk. Saya nak masuk sekolah pondok. Saya nak masuk sekolah Arab. Umur 18 tahun. Mak kata, kok sukamu lah. Kok sukamu lah. Okey, masuk. Bila saya masuk, saya lah pelajar paling tinggi dalam kelas. Hak lain-lain semua rendah macam mereka ni. Masuk kelas ibtidai. Budak 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Duduk depan sekali. Budak-budak belakang. Hak perempuan belakang. Sekolah Arab, budak perempuan belakang. Abang Kazim, tunduk sikit, tak nampak. Tunduk. Oh. Dalam sehari saya kena hafal 20 perkataan bahasa Arab. 20 kena ingat. Satu hari 20. Satu kali hang lupa, buat pungkuk ayam. Ustaz bawa kayu pimpong, katok. Sekali lupa, katok. Sekali lupa, katok. 16 kali lupa, hancur kuku ni. Saya tengok muka ustaz tu. Saya duk ingat sampai lah. Kalau dia hidup, saya cari. Saya duk standby lama pimpong tuan ni. Allahu Akbar, garang gila. Cengihnya. Kena duk ingat. Duk ingat. Kalau hari ni 20 ingat, besok kena ingat baru 20. Hak kemarin tak boleh lupa. Hak kemarin tu dia tanya balik. Tak lupa, kena lagi. Oh, mampu yang tahu. Tapi tak apa. Kalau dia tak buat itu, tak pandai. Baru saya buka Kamus Al-Marbawi. Kamus Al-Marbawi. Tebal tu. Rupa-rupanya yang dapat anugerah Al-Marbawi hari tu, tokoh hak kerajaan bagi tu. Oh, dia ni yang tulis Kamus Al-Marbawi tu, sempena nama dia Idris Al-Marbawi. Oh, semua pelajar pondok, semua pelajar sekolah Arab ambil dia punya kamus. Bayangkan tuan-tuan, dia tulis kamus dalam bahasa Arab Melayu, Arab Melayu, Arab Melayu.
Alimnya tuan-tuan. Oh, subhanallah. Bila saya pergi duduk di masjid, buka kitab baca buku Tafsir Al-Marbawi. Loh, tafsir pun dia tulis. La ilaha illallah, alimnya orang tua ni. Bila mari tahun 90-an, saya dah masuk tahfiz. Saya tengok satu ustaz mengajar dekat masjid negeri, nama dia kitab Bahrul Mazi. Saya pun tadah kitab sekali. Waktu maghrib tadah kitab. Sekali lepas sembahyang Isyak hafal Quran. Saya tengok di belakang dia, oh, Al-Fakir ilallah, oh, Idris Al-Marbawi. Lah, yang ni lah yang dapat anugerah hari tu. 6 tahun, 7 tahun dulu saya jumpa pula kitab tafsir dia. Dulu saya tengok TV, ni. 15, 16 tahun lepas tu saya pi Lubuk Merbau, saya pi ke masjid dia, Masjid Al-Marbawi. Sebelah tu kubur dia. Oh, ni dia kubur Tok Guru. Tuan-tuan, kita dengan dia punya alim ni tuan-tuan, jauh tuan-tuan. Nak banding kita dengan dia. Bayangkan kita dengan orang yang hidup di zaman Nabi, di hidup zaman tabi'in, tabi'in, macam mana tuan-tuan jarak dia? Beza dia. Jauh tuan-tuan. Habis tu ustaz, naya kami ustaz. Naya siapa? Ya, dah lah tak nampak Nabi. Dah lah tak boleh tolong Nabi. Dah lah tak boleh berjihad dengan Nabi. Dah lah tak boleh tengok muka Nabi. Dah lah tak boleh dengar khutbah Nabi. Dah tak lah boleh berjiran dengan Nabi, berjalan dengan Nabi. Kami hidup zaman sekarang yang kami nampak ustaznya lah. Naya kami tak naya makcik. Tak naya bang. Maksud ustaz, walaupun kita tak tengok Nabi, walaupun kita tak jumpa Nabi sekarang, tapi kita tetap percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita, iman tuan-tuan ni hebat. Tuan-tuan berselawat pada orang yang tuan-tuan tak pernah tengok. Tuan-tuan letak nama anak tuan-tuan pada orang yang namanya tuan-tuan kenal nama tapi rupa tak tengok. Dalam bulan ni saya jumpa 4 orang nama anak dia Kazim. Dukung anak ni, ustaz, nama anak saya Kazim. Oh, Muhammad Kazim. Ya, ya, Muhammad Kazim. Mai anak ni pula tempat mana kan baru ni di Kuala Lumpur. Ustaz, nama saya Kazim. Besar depa ni. Dia buka kepiah. Ustaz, jampi kepala. Jampi kepala dia. Hang sakit apa nak jampi? Tak, bagi cerdik. Nama Kazim. Saya kata tak payah, Kazim ni confirm cerdik dah. Cerdik dan kontroversi. Silakan. Tuan-tuan yang saya hormati, kita tak kenal pun Nabi Muhammad, tapi anak kita semua buh nama Muhammad. Sampai sibuk nak bubuh hak perempuan juga. Makcik, Muhammad ni untuk lelaki makcik. Anak makcik perempuan. Dah nak buh juga ambil berkat. Kalau gitu makcik, buh nama Siti Khadijah. Siti Khadijah bukan telekung ke? Dah. Makcik, oi. Tak mana main telekung pula. Dah telekung lah. Siti Khadijah nama isteri Nabi. Oh. Kita tak kenal Nabi tapi kita lah rindu dekat Nabi. Tuan-tuan yang pergi Masjid Nabawi. Hak mana nak pergi umrah ni tuan-tuan. Ni duk daftar ni. Duk tengok bila boleh masuk Raudah. Bila boleh masuk Raudah. Pap, My Sejahtera mereka hantar report. Waktu anda 2:30 pagi sampai 3 pagi. Alhamdulillah. Pukul 1:30 kita beratur dekat luar masjid. Saya dapat giliran 2:30 pagi. Pukul 3 pagi. Saya dapat giliran 3 sampai 3:30 pagi. 2:30 saya pergi lah. Lagi awal lagi bagus tak? Nak tahu kau ada rezeki boleh masuk awal. Bila saya masuk dalam perkarangan Masjid Nabawi tu, saya tengok satu orang Arab, dia pakai seluar macam kat Langkawi. Hak isteri dia pakai purdah lah. Dia pakai seluar berjalan tepi pantai. Allah, tuan-tuan. Saya nak tegak sekali lagi, gaduh pula. Duk tunggu juga, polis tak tegak kan? Polis tak tegak kan?
dalam kawasan masjid perkarangan tu tuan-tuan, pakai seluar macam duk berjalan orang Arab tuan-tuan kan, tuan-tuan. Pergi betul Ferengi tengok tu Arab. Selama rok pakai seluar pendek. Kita ni dengan jubah serban, punya cinta, sayang, hormat. Cakap pun dia pasal Nabi dah. Allah dah pesan pada kita, jangan cakap kuat-kuat dengan Nabi ni. Cakap dia. Yang tu ni, yang tu, yang ni. Nak ajar pada orang tu. Yang ni bukan makam Nabi tau. Ni pintu-pintu ni bukan makam Nabi. Tang sini ni. Hampa jangan doa tang sini pula. Nah, nak bagi salam tang sini. Loh, ingatkan yang ni Abu Bakar, yang ni Nabi, ni Umar. Dah. Abu Bakar tu akan kampung hang tu. Ni tang sini Abu Bakar. Oh. Cuba tuan-tuan cakap derah-derah. Yang ni nombor 1 ni Nabi, nombor 2 apa? Oh, tuan-tuan tak. Lepas tu baru Abu Bakar, lepas tu baru kena hambat tuan-tuan. Hormat. Saya bila-bila tengok tu pakai seluar pendek tu, Allah sedih tuan-tuan. Kita ni syukur pada Allah tuan-tuan. Kita hormat Nabi kita. Sayang Nabi kita. Bersyukurlah tuan-tuan. Jangan kita kata aku ni jauh daripada Nabi, mesti Nabi tak kenal aku. Kalau Nabi nak kenalkan kita, banyakkan selawat pada dia. Nabi ni jauh pada saya ustaz, saya 1400 tahun, mesti Nabi tak kenal di hari kiamat. Nabi akan kenal hang. Nabi akan bagi hang minum air telaga Kausar. Tapi janganlah buat benda merapu, nama dia bid'ah. Jangan buat. Jangan pergi buat pula subuh 8 rakaat. Itu bid'ah. Lama pak cik sembahyang subuh. Saya buat 8 tak? Oh, bukan 2. Saya duduk fikir juga. 2 ni banyak mana pahala. Betul? Tu yang saya buat 8 tu. Kita nak cari apa lagi ustaz, dah tua-tua kan. Apa tambah lah tu yang saya buat subuh 8 tu. Itulah nama dia bid'ah. Itulah nama dia bid'ah. Pakcik balik Mekah ke? Baru buat haji. Sekarang Rabiul Awal pakcik. Saya buat awal. Pasal bulan Zulhijjah anak nak menikah lah, apa payah kata kita buat siap-siap senang. Itulah bid'ah. Faham maksud bid'ah tu? Nama imam Haji Dolah, Haji Husin, Haji Ahmad, Ustazah Rogayah. Panggil pengurusi, ni Haji Rogayah siapa? Dia imam. Takkan tak ada wanita langsung kan. Kita kena fikir jugalah, jemaah kita ramai wanita tu. Mesyuarat dah putih dah minggu lepas. Ambil seorang lah jadi imam. Tu kita kena jaga agak orang perempuan ni. Itulah bid'ah. Tuan-tuan. Bayangkan ustazah jadi imam, makmum Mujidullah. Waktu ustazah tu rukuk, dia tengok apa? Tak pernah faham, tak faham sudah. Semua kat tengok, tak rukuk tu dia tengok tu. Hak paling menyesal hak ujung tu. Ya ni duk ujung pula dah tak nampak tu. Dia nak faham bid'ah kayaknya susah. Hak tu lah bid'ah. Ni hak kapek ni, zaman Nabi tak ada ni tuan-tuan, kapek-kapek besar-besar macam ni. Tuan-tuan sembahyang atas kapek ada sah ni pula. Mana ada Nabi buka kapek ni. Simen ustaz. Zaman Nabi pun tak ada simen. Buka tinggal pasir je. Jom tuan-tuan. Besok kita rombak lain. Saya bila pergi umrah, saya tak sihat, saya demam, panas. Kita tak apa sihat. Saya kata saya tak larat nak tawaf ni. Nak tawaf wida'. Jomlah naik kereta, naik motor, naik tingkat 3. Bong naik motor. Nabi pernah naik motor tawaf tuan. Duk reh lah tu. Nampak reh tu. Sat makcik potong, sat kita potong makcik. Saya duk tengok ada orang tawaf tuan tidur. Hak bini buat motor, dia hang apa hukum tidur waktu tawaf ni tak ni? Ada hukum tuan? Relax tidur. Hak bini pula duk pulas steering tu.
Sambil duk baca zikir. Rabbana atina fid dunya. Hang tak rempuh orang. Tak ada siapa kata bid'ah. Nak memudahkan orang hak sakit lutut. Jadi janganlah cepat kata bid'ah. Tuan-tuan yang saya muliakan, walaupun kita jauh daripada Nabi, tapi kita boleh hidup dengan Nabi. Dengan syarat apa? Pertama, taat pada Allah, taat pada Nabi. Surah An-Nisa ayat 69. Yang kedua, bagaimana kita boleh hidup dengan Nabi di hari kiamat? Kita cintai Nabi lebih daripada yang lain. Maka kita akan dibangkitkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tuan-tuan, kita pergi ke Turki. Saya tengok rambut Nabi dalam botol. Tengok rambut janggut Nabi, tengok. Jadilah tengok janggut baginda. Jalan lagi pula tengok serban Rasulullah. Allahu Akbar. Tengok serban pun jadilah hilang rindu. Tengok pula capal Rasulullah. Ya Allah. Hak inilah yang duk bawa Nabi berjalan ni, capal ni. Seronoklah tuan-tuan. Lagi-lagi seronok kalaulah kita dapat mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang pernah jumpa Nabi dalam mimpi dia tahu macam mana segaknya Nabi, bercahayanya Nabi, bersihnya Nabi. Ya Allah. Jom tuan-tuan, kita buatlah amalan bagi kita dapat bertemu dengan Nabi dalam mimpi pun jadilah. Sonoknya tuan-tuan, ya Allah, subhanallah. Cantiknya Rasulullah. Jauhnya kita dengan Nabi. Hanya orang yang pernah jumpa saja dapat tahu. Rasa rindu pada Nabi. Doalah mudah-mudahan kita dapat dibangkitkan dengan Nabi di hari kiamat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.